Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung kembali topik 2, part of chef life, chef life study. Okay, untuk lecture yang lepas kita ada sentuh sikit mengenai chef life study. Okay, macam mana kita nak buat chef life study? Okay, kita rewind balik. Pertama, make sure kita kena tetapkan kualiti produk kita. Okay, macam mana kualiti yang kita nak. Okay, kualiti yang baik untuk produk kita. Okay, macam mana daripada segi rupa dia, macam dari segi sensori dia, macam mana daripada segi kadar microorganism activity dia, microbial activity dia. Alright. Okay, so itu yang pertama, letakkan kualiti. Yang kedua, kita letakkan dia punya end of shelf life. Okay, end of shelf life quality. Maksudnya kita nak tengok keadaan macam mana yang kita tetapkan produk makanan tu dia tamat tempoh. Macam mana keadaan yang kita definisikan sebagai produk kita tu tamat tempoh. Alright. Macam mana kita kata produk kita tu tamat tempoh? Adakah color dia dah pudar ke? Rasa dia dah rasa tawar ke? Alright. Bakteria dah banyak ke? Alright. Berapa banyak kita nak ada bakteria yang ada? Okay. So dah ada kulat ke? Okay. Kita tetapkan apa dia kriteria untuk end of shelf life produk kita. Okay. Kalau tak buat dua benda ni, saya beritahu, dua benda ni penting. Tetapkan kualiti, tetapkan tanda-tanda dia end of shelf life yang kita nak katakan benda tu luput, tarikh luput. Itu sangat penting untuk kita tahu jangka hayat produk. Kalau kita tak set benda tu, kita tak boleh nak plan untuk shelf life study. Sebabnya kalau kita tak letak satu kualiti, okay, satu penanda aras, sampai bila kita nak buat shelf life study ni, okay, sampai end of shelf life. Sebab kita tak set end of shelf life. Kalau kita tak set, sampai bila pun produk kita tak rosak, kita tak tahu produk kita rosak tu macam mana. Sebab tu kita kena plan dulu. Okay, kita nak produk kita tu macam mana keadaan yang kita katakan produk kita tu rosak. Alright, kita kena rancang. Okay, so sebab tu kalau kita dah rancang produk kita rosak macam mana, okay, contohnya kita kata saya letak moisture content dah tinggi berapa, okay, water activity dah 9, nilai dia 9 ke, bakteria nilai dia dah tinggi ke, alright, apa lagi, rasa dia dah start off flavor, dah tak rasa sedap lah, okay, dah tawar masam-masam ke, alright, warna dia dah tak cantik ke. Tu contoh-contoh end of shelf life punya kriteria yang kita boleh letak. Okay, tapi dia depend pada produk apa yang korang buat. Lain jenis produk, lain dia punya shelf life dia. Okay, end of shelf life. Alright. Okay, so hari tu kita dah belajar teknik yang pertama untuk shelf life study, iaitu by storage. Itu adalah kita panggil direct method. Direct method yang kali lepas kita belajar, dia kita simpan dalam tempat simpanan. Okay, banyak sampel simpan. Lepas tu daripada masa ke semasa kita ambil dan kita buat test sampailah kita jumpa produk kita tu rosak. Okay, sampailah tiba end of shelf life tu rosak. So kita direct method ni kita simpan sampai dia rosak dan kita dapat tahu shelf life untuk salah satu produk. Okay, dia adalah yang paling tepat. Direct method ni adalah cara yang paling tepat, tapi dia memakan masa yang lama. Alright. So kalau untuk produk macam ni kita nak buat direct method ni, selalunya orang akan pilih produk-produk yang senang rosak lah, produk-produk yang senang spoil. Okay, selalu yang tu kita boleh buat direct method, dia lagi tepat. Okay, dan kalau produk yang cepat rosak ni selalunya mungkin dalam seminggu 2 minggu dah rosak kan. Okay, so kita tak makan banyak masa kat situ. Alright. Tapi apa yang berlaku, kadang-kadang kita tak mampu nak buat untuk produk yang jangka tahan lama dia boleh sampai 6 bulan ke setahun. Okay, mungkin lama dia punya shelf life dia nak habis. So yang ni kita kena apply yang cara kedua yang kita nak belajar hari ni. Okay, nama dia kita panggil sebagai accelerated shelf life study. Okay, dia adalah sejenis indirect method. Tadi direct method kan kalau storage shelf life study kan. Kalau yang ni dia indirect method. Okay, kita panggil dia sebagai accelerated shelf life study. Alright. Ni accelerated shelf life study ya. Accelerated maksudnya cepatlah. Accelerated shelf life study. Ni saya tulis dua pula, accelerated shelf life study. Okay, ni je sebenarnya. Okay, accelerated shelf life study. Dia adalah kategori dia adalah indirect method. Cara yang tak direct. Alright. So
Sama juga, okey, nak buat accelerated shelf life tadi, okey, kita kena tahu juga macam mana tanda-tanda end of shelf life untuk produk kita. Alright, tu penting. Apakah ciri-ciri end of shelf life yang kita nak. Alright, so dalam accelerated shelf life tadi kita akan guna mesin ni. Ni gambar mesin, okey. Ni nama dia humidity chamber. Humidity chamber. So humidity chamber ni kita ada banyak dekat college lah. So apa benda humidity chamber buat ni? Humidity chamber ni sebenarnya, okey, dia adalah sejenis alat, okey, alat di mana kita boleh kontrol condition dalam mesin ni. Okey, kita boleh kontrol suhu, kita boleh kontrol humidity, kelembapan dalam tu, relative humidity dan juga suhu dalam mesin ni kita boleh kontrol. Supaya apa? Supaya sepanjang kita simpan produk kita kat dalam ni, dia akan maintain je dia punya suhu, maintain je dia punya kelembapan. Barulah dia valid results tu. Okey, supaya kita nak mengekalkan keadaan yang suhu temperature yang sama di sekeliling produk kita. Sebab tu kita simpan produk kita dalam mesin ni. Sebab mesin ni dia mampu menstabilkan, bagi maintain je suhu, maintain je humidity, sampailah habis produk tu kita simpan dalam ni pun dia maintain je suhu. Sebabnya dia depend suhu berapa kita set, humidity berapa kita set. Alright. So kalau dalam direct method tadi pun kita simpan dalam ni juga sebenarnya, cuma itu saya tak sempat tunjuk gambar ni, saya dah jumpa gambar mesin kat college kita sebiji macam ni. Alright. Kalau storage method tu pun kita simpan dalam ni juga, lepas tu kita ambil sampai siap. Kalau untuk accelerated maka kita guna humidity chamber juga, tapi aplikasinya berbeza sikit lah. So macam mana berbezanya, dia ada satu method untuk kita buat shelf life study tu, di mana kita akan gunakan untuk accelerated shelf life study ni, selalu kita akan gunakan bukan satu jenis suhu tapi 3 jenis suhu sekurang-kurangnya. So kalau nak guna 3 suhu, nak jalan serentak, bermaksud kita kena ada 3 mesin ni. Maksud satu mesin kita guna untuk suhu yang satu set, yang pertama kita set. Mesin yang kedua, mesin sama, kita set pada suhu yang berbeza. Mesin yang ketiga kita set pada suhu yang berbeza dan kita run sekali. Nanti kita tengok macam mana, saya akan terangkan macam mana kita guna tu. Tapi kita kalau nak percepatkan cara nak dapatkan indirect method punya result, kita kena guna lebih pada satu lah kalau kita nak cepat. Alright. Kalau kita nak cepat dapat result lah. So kat college kita ada banyak sebenarnya mesin ni, so boleh guna nanti. Alright. So kita tengok ni nama dia humidity chamber. Kita akan guna benda ni. Alright. So accelerated shelf life study ni, kita menggunakan rule of 10. Rule of 10 ni apa? Rule of 10 ini adalah satu kaedah untuk buat accelerated shelf life study ni. Dia adalah teknik pengiraan dan teknik untuk kita buat accelerated shelf life study ni. Nama dia rule of 10. Singkatan dia Q10. Nampak ada tulis ni. Q10. Alright, Q10. Q10. So Q10 ni memang selalu diguna pakai untuk check shelf life untuk makanan lah. Alright. So dia bagi tahu sini Q10 is unitless quantity. Dia tak ada unit pun. Bermaksud dia bebas, sama ada unit Q10 ni kita boleh gunakan dia memang tak ada faktor. Bukan dia tak ada unit, dia tak ada meter ke sentimeter, tak ada. Dia adalah faktor, dia ada nombor bulat. Dia nombor saja. Nanti kita tengok macam mana nak guna nombor ni. Alright. So Q10 ni ada satu faktor, dikategorikan dia tak ada unit kan, dia sejenis faktor. Rate increase when temperature rise by 10 degrees. Bermaksud dia adalah faktor kadar tindak balas makanan apabila suhu dinaikkan sebanyak 10 degree Celsius. Nanti kita tengok kenapa dia cakap macam tu. Ada sebab dia kenapa dia cakap setiap 10 degree Celsius lain dia punya faktor dia ataupun Q10 dia. Alright. So bila kita buat eksperimen ni, dia bagi tahu kita nak set mesin kita boleh gunakan unit Celsius dan juga unit Kelvin. Selalunya kita guna degree Celsius lah untuk set temperature kat mesin kita. Ni dicerita lah kalau nak set mesin, gunakan dua jenis unit ni saja. So kalau
Saya cadangkan kita gunakan degree Celsius. Di Malaysia selalu guna unit Kelvin Celsius. Okey. Okey. Uh, kat sini ada satu assumption. Assumption ni apa? Anggaran. Kita kata Q10 value adalah 2.0. Okay, apa maksud anggaran tersebut? Maksud anggaran Q10 value adalah 2.0. Okay. Okay. Q10 ni dia macam ni. Dia adalah faktor. Okay. Maksudnya berapa kali ganda proses kita tu dipercepatkan. Okay. Sebagai contoh, okay, kat sini dia bagi tahu Q10 ni dianggap 2 kali ganda. Nilai dia kosong. Selalunya orang anggap Q10 ni adalah setiap kali 10 degree Celsius produk kita disimpan daripada suhu yang normal, dia akan meningkat 2 kali ganda reaction, kecepatan berlakunya reaction. Contohnya macam ni konsepnya. Kalau contohnya suhu bilik berapa? Contoh suhu bilik 25, 27, 25 lah contoh. Contoh suhu bilik 25 degree Celsius. Simpan produk kita, dia dia akan spoil, dia akan end of shelf life dia tiba dalam masa sebulan contohnya. Sebulan kita simpan buat direct method, dia rosak. Tapi contohnya tadi kalau suhu bilik tu kita naikkan by 10 degree Celsius, maksud kita simpan dalam humidity chamber, tapi suhu bilik kita 25, tapi dalam humidity chamber tu kita naikkan 10 degree Celsius. Sepatutnya 25 kan suhu bilik kan, tapi dalam humidity chamber tu kita letak storage simpanan kita lebih 10 degree Celsius. Itu kalau 25 campur 10 jadi 35 degree Celsius. Contoh dalam satu mesin tu korang setkan 35 degree Celsius. 10 degree Celsius lebih tinggi daripada suhu bilik. So sekali korang simpan lebih daripada lebih 10 degree Celsius dan korang simpan, dan korang akan dapat contohnya produk tu dia end of shelf life dia adalah 15 hari. Tadi sebulan 30 hari kalau suhu bilik. Kalau naik 10 degree Celsius simpan dalam humidity chamber, dia cepat rosak. Rosak dia 15 dalam masa 15 hari. Instead of 30 hari. So itu maksud dia. Maksudnya bila kita naikkan 10 degree Celsius, produk kita akan 2 kali ganda reaction dia berlaku, so dia cepat separuh. Sepatut kalau suhu bilik sebulan dia untuk rosak, tapi kalau kita naikkan 10 degree Celsius, produk kita tu rosak dalam masa setengah bulan. Kita berjaya mempercepatkan reaksi itu. So itu so kalau contohnya kita buat 10 degree Celsius, so itu bermaksud kalau keadaan macam tu berlaku, reaction tu dipercepatkan 2 kali ganda. Maksudnya dia sepatutnya sebulan, tapi sebabkan dia 2 kali ganda cepat daripada biasa, so dia jadi setengah bulan dia dah rosak produk kita. So itu adalah assumption yang dimaksudkan Q10 adalah equal to 2. Maksud faktor setiap 10 degree Celsius bermaksud setiap 10 degree Celsius yang naik tempat penyimpanan kita tu kita letak, dia akan menaikkan reaksi rosaknya produk kita tu sebanyak 2 kali ganda daripada biasa. Alright. Itu adalah assumption. So itu adalah basic untuk apply Q10 rule. Tapi nanti saya akan ceritakan realiti penggunaan Q10 rule. Ini adalah secara basic principle dia. Daripada basic principle ni nanti kita akan apply yang actual punya accelerated shelf life study yang berlaku. Alright. So berdasarkan penerangan tadi, ini dia punya formula. Formula. Ni formula, just follow saja formula ni. Q10, ni Q10, equal to R2 over R1 kuasa 10 over T2 over T1. Alright. So saya akan ceritakan apakah maksud-maksud dalam formula ni lah. Q10 ni tadi factor lah. Factor ataupun coefficient dia panggil kat sini. Factor yang kita nak tengok untuk buat accelerated shelf life study ni. Q10 lah. Q10 kita. R, apakah R? Apakah R ini? R ini
R adalah, dia kata rate of reaction. Rate of reaction. R ni rate of reaction. Okay. T ni apa? T ini adalah temperature. Alright. So tu maksud R dan T. Okay. So macam mana kita nak apply? Okay. Kita nak apply penggunaan formula ni. Alright. So untuk accelerated shelf life study kita nak dapatkan Q10, ini pengiraan dia. So macam mana kita nak nilai? Alright. So kita tengok next slide. Okay. Okay, situasinya macam ni. Okay. Situasi dia macam ni. Okay, mula-mula saya tulis dulu formula. Ni dah ada formula, tak pasal dah ada formula kat bawah ni. Okay, Q10 equal R2 over R1. Okay. 10 to the power of 10 over T2 minus T1. Alright. So, okay, R ini. Okay, kita nak cerita pasal R ni. Okay, R ni. Apa benda R ni? Ni contoh saya bagilah. Okay. R ini rate of reaction. Okay, bermaksud apa bentuk reaksi, apa bentuk reaksi yang kita pilih kita nak guna dalam pengiraan ni. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh depend pada end of shelf life produk kita. Okey, contohnya end of shelf life produk saya adalah apabila result moisture content. Contohnya moisture content saya adalah berapa. Alright. Contohnya kat sini adalah result moisture content saya letak. Ini result moisture content untuk R saya. Ini untuk R. Okey. Okey. So contohnya, okey, ini adalah situasinya macam ni. Okey, situasi dia macam ni. Okey, saya cerita balik. Okey. Kita simpan produk kita. Okey, kita simpan produk kita dalam tiga humidity chamber. Ini humidity chamber yang pertama. Okey. So humidity chamber yang pertama ni kita set 20 degree Celsius contohnya. Okey. Alright, humidity chamber yang kedua. Ni humidity chamber yang kedua. Saya set humidity chamber yang kedua ni pun lebih 10 degree Celsius, iaitu 30 degree Celsius. Okay. Alright. Kita tengok yang dua ni dulu. Ni satu, T1, T2. Alright. So ni ada dua humidity chamber. Okay, satu saya set 20 degree Celsius, satu saya set 30 degree Celsius. Okay. So pada 20 degree Celsius, okay. Okay, contohnya selepas 1 minggu, okay. Within 1 week, contohnya saya ambil dalam masa 1 minggu. Okay. Okay, dua humidity chamber, dua suhu yang berbeza contohnya. Okay, saya letak 20 degree Celsius satu humidity chamber, satu lagi humidity chamber 30 degree Celsius. Okay. Dalam masa 1 minggu saya ambil bacaan. Okay, bacaan apa saya nak ambil? Contohnya saya ambil bacaan produk saya ni dia saya letak end of shelf life dia mungkin kandungan moisture content bila dah melebihi berapa-berapa dia spoil. Okay, so kita ambil bacaan, contohnya saya pilih bacaan apa saya nak ambil? Saya nak ambil moisture content. Okay, contoh ni moisture content lepas 1 minggu. Okay, ini adalah moisture content saya dapat 15% contohnya. So kalau unit dia 15%, guna 15 lah, tak payah letak unit dia. Okay. Alright. R2. Okay, R2 ni adalah sama juga selepas 1 minggu, tapi humidity chamber yang kedua. Okay, pada 30 degree Celsius, berapa result moisture content? Saya dapat 24%. Okay. Alright. So ini adalah contoh. Okay. Ni temperature, dua humidity chamber, result yang kita dapat. Okay, contohnya saya ambil kat sini adalah ini moisture content. Alright. So kita masukkan dalam formula ni berdasarkan apa yang kita dapat ni. Okay, Q10 equal to R2 kita. Okay, suhu yang tinggi itu berapa? Result yang kita dapat untuk moisture content kita dapat 24. So sini 24. Alright. Okay, R2. So R1 kita kat sini. Okay, 15 ni moisture content untuk yang humidity chamber yang pertama. Alright. Okay, 24 bahagi 15. Okay, 10. Okay, bahagi dengan, okay, T2 apa? Temperature yang kedua adalah 30. Okay, temperature yang pertama adalah 10. 20, sorry. 10 lah, 20. Alright. 20. Okay. So bila kita dapat result ni, okay, hasil jawapan ni adalah Q10 kita. Okay, kita kira. Okay, 24 bahagi 15. Okay, saya kira 24. Okay, boleh try kira selama 24 bahagi 15.
Okay, saya dapat 1.6. Okay, so saya kuasakan dia. Kejap. 1.6. Okay, yang kat atas ni 30 tak ada 20, 10. Oh, sorry. 30. Oh, saya dapat ni. Okay, 1.6. Okay. Yang dalam kurungan kat bawah tu saya dapat 1.6. Saya buat sebelah ni. Okay, 1.6. Okay. Alright. Kuasa dia tadi 10. Okay, 30 tolak 20. Kita dapat 10 over 10. 10 bagi 10. Sorry 10 bagi 10 sama dengan 1 lah kan. So kuasa 1. Alright. So sama lah jawapan dia. Allahuakbar. So jawapan dia 1.6 saja hasil pengiraannya lah. So Q10 kita dapat kat sini. Q10 yang kita dapat adalah 1.6. Okay. Alright. Ini yang sebenar yang kita dapat Q10, nilai Q10. Okay. Alright. Sebab yang tadi saya bagi tahu awal-awal tadi. Okay. Anggaran kita. Okay. Anggaran kita adalah Q10. Okay. Okay. Untuk setiap 10 degree Celsius kita punya temperature dinaikkan, dia akan Q10 akan jadi 2.0 ataupun kita panggil 2 kali ganda. Tapi pada actual bila kita masukkan dalam pengiraan ni, bila kita buat eksperimen, contoh result ni yang saya dapat, saya kira hasil pengiraan saya tak dapat 2.0, saya dapat 1.6. Okey. So itu adalah Q10 yang sebenar kita. Alright. Okey. So ingat sekali lagi, okey. Nanti dalam kelas online boleh tanya saya balik mana yang tak faham. Okey. So situasinya macam ni. Okey. Kita simpan dalam humidity chamber dan kita ambil data dia selepas 1 minggu. Okey. Dan sama juga humidity chamber yang lain. Okey. Suhu yang lebih 10 degree Celsius kita letak dan kita ambil data dia dalam masa seminggu juga. Okay. So data apa nak ambil depend pada data apa yang korang nak ambil yang sesuai dengan produk korang tu. Depend pada end of shelf life apa yang korang letak. Kalau moisture content lah. Ni contoh saya letak lah moisture content. Dia boleh jadi benda lain juga. Mungkin boleh jadi water activity. Okay. Mungkin boleh jadi microbial count. Okay. Microbial count colony semua tu. So apa jenis result yang korang nak ambil tu depend pada korang. Bergantung pada apakah end of shelf life korang. Alright. Okey. So ini Q10 dia kita dapat 1.6. Tapi apa pula cerita yang T3 sebelah ni? So okey, T3 sebelah ni okey. Contohnya sebenarnya kita bukan run 2 saja. Contohnya kita run 3 mesin, okey. Okey, 3 mesin. Tapi mesin yang ketiga ni, humidity chamber yang ketiga ni kita letak 40 degree Celsius. Okey, results dia selepas 1 minggu juga kita akan dapat moisture content dia contohnya 38. Alright, kita dapat 38. Okey, kenapa nak buat yang ketiga juga daripada humidity chamber pertama, humidity chamber yang kedua kita dah dapat result Q10 dah. Okey, ini adalah untuk kita check balik. Kita kira sekali lagi untuk kita dapat average supaya data Q10 kita lebih tepat. Okey, sebagai contoh kita kira pula. Okey. So kalau nak kira Q10 ni dia kena antara jarak 10 degree Celsius sahaja. So bermaksud okey tadi 10 degree Celsius jarak dia antara 20 dengan 30. Okey. Tapi kalau kat sini 30 dengan 40 kita ambil. So untuk pengiraan Q10 dia kita ambil antara 30 dengan 40 dalam range 10 degree Celsius. Alright. So untuk yang T2 dan T3 ni cuba kita kira sama-sama. Dapat tak? Alright. Okay. So formula dia Q10 equal to R2. Okay. R2 over R1. R2 kita R3 inilah sebenarnya. So kita ambil yang tinggi dulu. Okay. R3 kita 38. Okey, bahagi dengan 24. Okey, pada R2 kita ni 24. Okey. Okey, kuasa. Okey, 40 10 bahagi 40 tolak 30. 40 bahagi 40 bahagi 30. Alright. So bahagi 40 tolak 30. Okey, so kita dapat berapa? Okey, sambung bawah ni saya kira. Okey, 38 bahagi 24. 38 bahagi 24. Okey, kita dapat 1.58.
1.5 Allah. Sorry ya. 1.58. Okay, kuasa 1 sama juga tadi. Alright, so Q10 kita dapat kali ni 1.58. Okay, yang ke antara yang T3 dan T2 ni. Okay, alright, so kita nak tengok average dia. Okay, so antara yang ini kepada T1 kepada T2, Q10 yang kita dapat 1.6. Okay, antara T2 dengan T3, Q10 kita dapat 1.58. 1.58. So kita average kan dia, okey. 1.58. Kita average kan dua-dua data ni. Tambah dengan 1.6. Okey, bahagi dengan 2. So kita dapat berapa? Tambah 1.6 bahagi dengan 2. So dapat 1.59. 1.59. So ini adalah Q10 yang boleh diguna pakai. Alright. Nah, selalunya Q10 ni kita dah boleh kira at least dalam masa seminggu. Data yang pertama kita kira, kita dah boleh kira Q10 dulu. Alright. So dapat data. Okay. First step kita dalam accelerated shelf life study, dapatkan data Q10. Okay. Mana-mana yang tak faham, ulang balik video ni, tengok satu persatu yang saya terang tadi. Okay. Tak faham juga, kita akan bincangkan dalam kelas online nanti. Okay. So tengok betul-betul. Ini berguna. Berguna bukan untuk pembelajaran saja, akan datang dalam bidang kerja ataupun sebagai usahawan, korang boleh gunakan benda ni. Alright. Okay. So Q10 kita dapat sini. Okay, average dia antara T1, T2 dan T3 ni, kita dapat Q10 yang benar-benarnya adalah 1.59. Alright. So kita nak dapatkan Q10 paling tepat. Alright. Okay. So sekarang kita nak tahu, okay, kita dah dapat Q10, tapi macam mana kita nak dapat berapa lama produk kita tahan? Ceritanya macam ni. Okay. So kita buat sekarang ni kita ada 3 humidity chamber. Okay. 3 humidity chamber. Saya buat colour biru pula. Okay. 3 humidity chamber. Kita ada yang Allah Akbar. Okay. Kita ada 3 humidity chamber. Okay. Kita balik. Kita ada 3 humidity chamber. Okay. Kita ada yang T1 tadi. Okay. Kita ada T2. Kita ada T3. Okay. Temperature 3. Okay. 3 jenis temperature pada 3 machine humidity chamber yang berbeza yang kita run serentak. Okay. So, okay, macam mana nak dapat shelf life ni? Alright. Okay. Q10 kita dah dapat. Okay. Q10. Yang terakhir kita kira tadi, kita dapat 1.59. Okay, simpan dulu Q10 ni. Okay, dah dapat ni. Okay, sekarang ni ada satu lagi step. Okay, alright. Okay, 3 humidity chamber kita dah simpan sampel kita. Okay, so setiap humidity chamber tu kita simpan sampel kita. Kalau boleh janganlah satu sampel je kita simpan. Okay, kita simpanlah banyak sikit, 10 ke 20 ke 100 sampel ke, lagi banyak lagi bagus. Sebab apa? Sebab kalau contohnya kita nak buat shelf life study ni, okay, contohnya produk tu dianggarkan, first kita kena anggaran, tengok lagi produk kita tu, anggaran berdasarkan produk yang seakan-akan dia di pasaran, berapa jangka hayat dia, mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, okay. Contohnya kita target setahun, kita anggarkan setiap minggu, dalam masa beberapa bulan ni kita boleh dapat result. Okay, contohnya macam ni. Okay. Okay. So, cadangan saya, okay, tadi kita buat 20. Okay, tadi kita buat 20 degree Celsius. Alright. 30 degree Celsius. Okay. 40 degree Celsius. Okay, kita set temperature yang berlainan pada suhu. Tapi ingat tak, satu lagi setting kita boleh setting pada humidity chamber saya cakap tadi,
relative humidity. Humidity dia kita boleh samakan dia. Okey, maksudnya dalam tiga-tiga mesin ni gunakan jumlah set relative humidity sama. Kalau contoh kat sini letak 90%, okey. Sini yang nombor T1 90%, yang T2 pun 90%, T3 pun 90%. So setting relative humidity kena sama tiga-tiga mesin, yang berbezanya suhu saja. So suhu kena berbeza 10 degree Celsius antara setiap sampel. Alright, boleh. Okay. So dalam satu humidity chamber kita letak banyak sampel. Okay. So contohnya setiap minggu kita ambil data. Okay. Setiap minggu kita ambil data apa? Okay. Kalau Q10 tadi kita pilih satu je kan. Okay. Kalau untuk ni kita boleh, untuk chef lifestyle ni kita akan ambil data yang selebihnya. Contohnya kita buat sensory setiap minggu, keluarkan satu sampel daripada setiap satu mesin, ambil data sensory. Okay. Ambil data apa lagi, lepas sensory kita ambil data micro, ambil data moisture. Okay. Boleh ambil data untuk moisture dan juga water activity. Okay. Kita dah boleh kira water activity. So data-data tu kita simpan setiap minggu sampailah satu hari. So contohnya kita ambil seminggu sekali kita ambil, kita buat analisis. Seminggu sekali kita ambil, kita buat analisis. Alright. So sampai bila kita nak buat? Okay. Sampai dalam salah satu, okay, dalam salah satu dalam salah satu humidity chamber ni, contohnya minggu pertama, okay, minggu kedua, minggu ketiga, okay. Contohnya minggu keempat kita dapati, okay, pada 40 degree Celsius ni, okay, produk kita dah sampai end of shelf life. Contohnya minggu keempat lah. Okay. Minggu keempat ni, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, okey. Minggu kelima, sorry. Okey, contohnya minggu kelima, okey. Minggu kelima kita dapati produk kita pada 40 degree Celsius ni dah rosak. Okey, kita run pada waktu yang sama, hari yang sama, dan setiap minggu kita ambil data dia. Seminggu sekali kita buat analisis, sensory analysis lah, sensory, micro semua tu. Okey, kita ambil, okey. Sampai setahap kita tengok bila dah sampai pada 4 minggu dia dah end of shelf life. Okay. So kat sinilah permulaannya cara penggunaan Q10 ni. Okay. Sebab apa? Sebab kita anggarkan bila suhu lagi tinggi, okay, reaction tu berlaku lebih laju dan lebih cepat daripada suhu yang normal. Okay. Suhu normal kita contohnya T1 tadilah. T1 ni contoh suhu normal kita. Alright, ni kalau luar negara 20 degree Celsius lah. Kalau kita mungkin tinggi sikit lah. Nanti kita bincang balik, kita try buat contoh lain nanti. Alright, okay. So pada 4 minggu, pada suhu 40 degree Celsius, okay, dah capai end of shelf life, dah start busuk. So kita boleh stop dekat situ. Kita tak payah tunggu. Walaupun yang T2 dengan T1 ni belum lagi belum lagi end of shelf life. Sebab at least salah satu chamber kita dah end of shelf life, kita dah boleh start pengiraan. Okey, cara dia macam mana? Alright. Okey, cara dia adalah, contohnya ini adalah kita dapat pada minggu kelima. Okey. Minggu kelima. So week 5 week 5. Okey. Week 5. Okay, week 5 adalah end of shelf life. Alright. End of shelf life. So, okay, 5 minggu saya letak darah. Okay, 5 minggu. Alright. So, kita ada berapa kali ya? Okay, kita ada dua jenis suhu yang berbeza. Alright. So, kita okay. So, pada minggu kelima, produk kita end of shelf life. Okay, apa kita buat? Okay. Alright. So, 5 minggu. Okay. 5 minggu. Okay. So, kita berapa humidity chamber yang kita tak dapat tadi ya? Okay, contohnya. Okay. Kita ada T1 mesin 1 tadi ya. Saya ulang balik ya. T1, T2 dan T3. Okay. T1, T2, T3. Okay. Okay, daripada sini ke sini tadi kita kira berapa? 1 Q10 betul tak? 1 Q10 nilai kita dapat kan. Okay. Daripada ke sini kita boleh kira satu lagi nilai Q10. So 2 kali nilai Q10.
Alright, tadi kita dah averagekan Q10, so kita dapat tahu ada 2 kali boleh buat pengiraan Q10. Alright, so daripada nilai yang kelima ni kita dapat 5 minggu, okay, 5 week. Okay, kita darabkan dengan faktor berapa Q10 yang kita dapat, nilai Q10 yang kita dapat hasil pengakhiran kita kira tadi, kita dapat 1.59. Alright, 1.59. So kita nak darab dengan 5 minggu. Okay, 5 darab 5 minggu darab dengan 1.59. Okey. Tu dah satu kali langkau Q10 lah, satu kali faktor. Okey. Okey, tapi dia rosak pada T3 kan. So T1 ke T2 dah satu Q10. Okay. T2 ke T3 satu lagi Q10. So darab sekali lagi Q10. Alright. So sebenarnya kita darab 2 kali lah Q10 ya. Alright, 5 minggu. Okey, 5 darab 1.59 darab 1.59. So kita dapat berapa? Okey, 5 saya kira 5 darab 1.59 darab dengan 1.59. Alright. So at the end kita dapat 12.6 minggu week. So ini adalah end of shelf life kita. Ikutlah nak convert kepada bulan ke, nak convert nilai yang kita dapat ni 12.6 minggu ni, okey. Nak convert dalam bentuk hari ke, nak convert dalam bentuk bulan, depend pada masing-masing. So kalau data kita ambil minggu, kita kira unit akhir dia dalam minggu, okey. Boleh convert lah sekali, week tu jadi hari ke, okey. So ini adalah nilai tarikh luput berapa lama produk kita actually boleh bertahan. So 12.6 minggu, okey. Alright, so okay, boleh tak? Okay, so kalau mana yang tak faham sila tanya. Okay, kita akan bincangkan balik dalam kelas online. Okay, so nak teliti betul-betul penerangan, boleh tengok balik video ni. Okay, ulang balik satu persatu. So very specific, dan ini boleh digunakan untuk korang kira shelf life produk korang sendiri. Okay, yang diperlukan cuma humidity chamber sahaja. Okay, alright. Okay, boleh tak? Okay. Alright, tak apa. Apa-apa tak faham boleh tanya nanti. Okay. So basically ini adalah teknik menggunakan Q10 rule untuk kita kira kita punya expiry date. Berapa lama produk kita boleh tahan. Alright. Okay. Yang ini saya gunakan contoh yang saya kira lah. Okay. So okay, boleh? Alright. Nanti kita bincangkan balik. Okay, so that's all. Okay, so untuk shelf life method ni ada dua. Satu direct storage tadi kita tunggu, kita ambil tunggu dan ambil result sampailah produk rosak pada suhu bilik. Okay, dan yang kedua indirect method, kita guna 3 suhu yang berbeza. Okay, 3 suhu yang berbeza, dan kita setiap suhu yang berbeza tu perbezaan dia adalah 10 degree Celsius. Okay, so kita akan ambil juga simpan dan ambil data setiap minggu. Okay, sampailah kita jumpa minggu pada minggu berapa produk kita start rosak, dan kita buat pengiraan Q10 rule. Kita berdapat jimatkan masa kat situ. Kita dengan pengiraan tu kita boleh tahu estimate berapa lama produk kita rosak. Kita punya shelf life untuk produk kita ya. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, tengok betul-betul video ni, ulang balik part mana yang tak faham, listkan soalan tu dan tanya saya. Okay, okay, thank you very much. Assalamualaikum.